Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas. Welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Okey korang, dalam video kali ni Nas nak bercerita pasal seorang penyanyi ni yang terlalu taksub untuk jadi cantik, tapi penyudahnya muka dia rosak dekat tangan dia sendiri. Nas tak nak intro lama-lama, tapi sebelum kita teruskan, Nas nak minta tolong untuk tekan butang like dan subscribe ke channel Pukul 3 Pagi untuk membantu kita berkembang. Let's jump into today's story. Penyanyi ni bernama Han Hye-kyung dan dia berasal dari Korea Selatan. Sejak dari kecil lagi, Han selalu mendapat pujian dari orang dekat sekeliling dia sebab rupa paras dia yang cantik. Han ni bukan saja cantik tapi dia juga mempunyai suara yang merdu. Mak dan ayah Han pula bekerja sebagai petani. Pada zaman 80-an dulu, kebanyakan petani dekat Korea Selatan macam ayah Han ni, mereka hidup susah sampaikan mereka terpaksa berhutang. Disebabkan inilah, Han bersungguh-sungguh kejar cita-cita dia untuk jadi seorang penyanyi. Yelah, Han ni dia tahu dia ada rupa dan dia ada bakat, jadi dia gunakan sebaik-baiknya. Han mulakan kerjaya dia sebagai penyanyi semasa dia berumur 20 tahun. Tapi pada zaman tu, budaya K-pop macam yang kita kenal pada hari ni masih belum wujud lagi dekat Korea. K-pop wasn't popping yet. Jadi, Han pun buat keputusan untuk berhijrah ke negara Jepun dan teruskan kerjaya dia sebagai penyanyi dekat sana. Masa dekat Jepun ni, Han tukar nama dia ke Miyoko supaya dia lebih mudah diterima oleh orang Jepun. Tak lama lepas tu, nama Miyoko mula dikenali dan dia berjaya merakam sebuah album. Kalau masa dekat Korea, Han tak boleh cari makan dengan menyanyi sebab industri hiburan dekat Korea masa tu kecil sangat. Tapi dekat Jepun ni lain pula. Pada zaman 80-an, persaingan dalam industri hiburan di negara Jepun sangat sengit. Jadi, Han ni dia rasa macam dia kena cari jalan untuk jadi lebih popular. Han takut kalau dia tak usaha untuk jadi lebih terkenal, nanti dia akan jatuh susah balik dan kalau dia susah, nanti mak ayah dia pun akan ikut susah. Dekat sini, Han mula buat perbandingan antara dia dengan artis-artis lain yang lagi famous, lagi sukses dari dia. Dari perbandingan ni, Han buat kesimpulan yang dia kena jadi lagi cantik untuk jadi lagi terkenal. Bermula dari sinilah, Han mula berjinak-jinak dengan prosedur kosmetik macam suntikan botox dan filler. Mula-mula tu, Han seronok lah bila dia dapat respon positif dari orang dekat sekeliling dia. Diorang macam tanya-tanya dia, kau buat apa dekat muka kau? Nampak lagi cantik sekarang. Macam tu lah. Orang puji dia kan, siapa je tak seronok. Tapi macam yang kita tahulah kan, prosedur kosmetik ni selalunya mahal dan rawatan tu kena dilakukan secara konsisten barulah kesan dia tu kekal. Walaupun Han ni seorang penyanyi tapi dia taklah kaya raya. Orang kata artis suam-suam kuku kan. Jadi Han tak mampu nak buat semua rawatan kosmetik tu secara berterusan. Dia tak ada duit. Kat sini Han pun carilah alternatif lain iaitu dia mula dapatkan suntikan-suntikan ni dari salon atau pusat kecantikan yang tak berlesen. Atau dalam kata lain, dari pasaran gelap lah. Kalau korang nak tahu, cuma pengamal perubatan yang bertauliah saja yang dibenarkan untuk bagi suntikan macam botox ni. Sebab kalau salah injek, banyak keburukan yang boleh berlaku. Silap-silap pasien boleh buta. Makin lama, entah macam mana Han mula jadi ketagih dengan rawatan kecantikan ni semua. Kalau sebelum ni, dia cuma cucuk-cucuk je. Tapi sampai satu tahap tu, Han dah berani buat pembedahan plastik dekat klinik yang tak berlesen ni. Tapi nasib baiklah masa ni muka dia tak rosak lagi. Han percaya yang kalau dia buat treatment tu dengan lebih kerap, dia akan jadi cantik dengan lebih cepat. Padahal masa tu muka dia dah cukup cantik dah. Benda ni mula jadi masalah bagi Han bila ketagihan dia ni membuatkan Han menghabiskan semua duit yang dia ada untuk buat muka dia. Kalau dulu, walaupun dia tak banyak duit, tapi Han ni masih lagi hantar duit balik kampung. Dia masih mampu menabung. Tapi lama-lama bila addiction dia ni dah jadi makin teruk, Han sanggup pinjam duit dengan peminjam wang yang tak berlesen atau dekat sini kita panggil along. Tak cukup dengan tu, setiap kali Han pergi ke klinik-klinik gelap ni, dia suka minta tawar harga. Nak murah punya pasal, orang dekat klinik tu pergi cucuk muka Han dengan bahan-bahan asing yang tak sepatutnya digunakan untuk suntikan kecantikan. Yelah, klinik haram kan? Dia peduli apa? Janji dia dapat duit. Kesan dari penggunaan bahan-bahan yang terlarang ni, Han mengalami keradangan dan muka dia mula membengkak.
Kat dalam gambar ni, masa ni Han berumur 38 tahun. Tapi yang peliknya, Han cakap dia suka bila dia tengok muka dia bengkak-bengkak macam tu. Dia suka look yang bila orang tengok muka dia tu, orang tahu dia pernah operate muka dia. Dia suka look yang macam tu. Pelik kan? Bila umur Han dah mencecah 40-an, masa ni Han dah give up untuk jadi penyanyi terkenal. Jadi Han buat keputusan untuk balik ke Korea. Walaupun Han dah tak nak jadi penyanyi, tapi ketagihan dia untuk terus kekal cantik tu masih lagi kuat. Bila Han balik ke Korea, dia dah tak boleh pergi ke klinik-klinik gelap yang dia selalu pergi masa dia dekat Jepun dulu kan. Sebab dah desperate sangat, dah ketagih sangat, Han mula buat satu tindakan gila. Di mana Han menyuntik muka dia sendiri dekat rumah. Pertama kali Han suntik muka dia menggunakan krim muka yang dah dicairkan. Kat mana dia belajar buat macam tu, Nas tak tahu. Tapi itulah yang dia buat. Lepas pada tu, Han berani bereksperimen dengan muka dia sendiri dekat rumah. Dia pergi suntik macam-macam jenis bahan ke muka dia. Sampailah satu tahap tu, dia pergi suntik bahan-bahan yang tak masuk akal. Macam minyak masak, simen dan silikon. Korang tahu silikon yang kita selalu buat sealant tu? Nas selalu nampak sealant ni jual dekat Mr. DIY. Bila bahan-bahan tu semua dah jadi keras dekat bawah kulit Han, muka Han jadi bengkak yang teruk. Han rasa sakit sangat. Sebab bahan-bahan yang dah beku kat bawah kulit dia tu berat. Sebab ni jugalah kulit muka dia mengendur dengan teruk. Masa ni barulah Han tergerak nak pergi dapatkan bantuan dari doktor yang sah. Tapi disebabkan kondisi muka Han yang dah rosak teruk tu, tak ada doktor yang berani nak rawat dia. Diorang takut kalau diorang rawat Han, lepas tu jadi apa-apa dekat dia, imej diorang juga yang akan tercalar. Sebab itulah diorang tak nak tolong dia. Jadi selama bertahun-tahun, Han terpaksa hidup dalam kesakitan. Kata Han, dia nak gosok gigi pun dia rasa sakit. Bila Han bercakap pun, pertuturan dia tak jelas. Han juga cerita yang dia selalu kena ejek bila dia berada dekat tempat awam dengan gelaran makcik kipas angin. Disebabkan saiz muka dia yang bengkak teruk tu. Han juga susah nak cari kerja disebabkan oleh rupa dia. Han cuma boleh ambil upah mengupas kacang dengan bayaran lebih kurang RM800 sebulan. Sampailah pada tahun 2004, ada satu stesen TV yang buat dokumentari pasal kisah Han dan penderitaan yang dia alami. Tujuan diorang buat dokumentari ni ialah sebab diorang nak minta tolong kalau ada doktor pakar yang sudi nak tolong Han. Usaha kru TV ni berhasil bila ada sekumpulan doktor yang tampil dan mereka bersetuju untuk merawat Han. Selain tu, Han juga menerima sumbangan dan derma dari orang ramai untuk membiayai kos rawatan dia. Dari tahun 2005 hingga tahun 2012, Han menjalani pembedahan sebanyak 17 kali untuk buang semua benda asing yang dia dah suntik kat muka dia dulu. Berat bahan-bahan yang dikeluarkan ni ialah sebanyak 4 kilogram. Hasil dari kesemua pembedahan ni, Han tak adalah jadi cantik macam dulu balik. Tapi sekurang-kurangnya dia dah tak rasa sakit lagi. Selain tu, bila Han bercakap pun, butir pertuturan dia tu jadi lebih jelas. Han cakap yang kalau dia boleh undur masa balik, dia akan pilih untuk tak berhijrah ke Jepun untuk kejar populariti. Pada tahun 2018, Han meninggal dunia pada usia 58 tahun. Okay guys, tu tadi kisah hidup Han Hee-gyung yang tragik. Seriously, cerita dia ni sedih jugalah. Punca dia jadi taksub dengan kecantikan pun asalnya sebab dia nak jadi famous supaya keluarga dia dapat keluar dari kemiskinan kan. Tapi itulah, akhirnya benda tu jadi tekanan bagi dia jadi stres dan dia ambil jalan singkat yang merosakkan. So, pengajaran yang kita boleh ambil kat sini ialah bersyukurlah dengan apa yang Tuhan dah anugerahkan kat kita. Especially kalau dah cukup sifat tu, bersyukurlah. Terima kasih sebab dah menonton sampai setakat ni. Be safe, be kind and I will see you in my next video. Bye. Assalamualaikum. Han sanggup pinjam duit dengan peminjam lesen yang tak beruang. Peminjam lesen yang tak beruang.